Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan semestinya kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia daripada Allah. Tuan-tuan, puan-puan, malam ini dapat kita bertemu, berkumpul, mendirikan salat maghrib berjemaah, seterusnya berada dalam majlis yang mana kata baginda Nabi sebagai taman syurga. Kata Rasulullah, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Bila mana kamu melewati taman syurga maka duduk singgah. Sahabat tanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa benda taman syurga itu? Jawab Nabi, "Hilaqul dzikr." Halaqah peringatan, halaqah ilmu. Saya sungguhnya tuan-tuan, saya segan sungguh bila mana saya dapat jemputan ini. Yang pertamanya bila nak cerita tentang almarhum Syekh Abdullah Fahim di tempat ini, kemungkinan besar mesti lagi ramai anak-anak, mungkin keturunan ke, anak-anak murid ke yang masih berada di sini. Kemudian jasad almarhum, pusara almarhum dekat sini. Nak menceritakan tentang itu saya rasa berat sangat. Kemudian seperti mana yang Datuk saya sebut tadi, saya nak cakap dalam masjid yang penuh bersejarah ni, keluarga mertua pun di sini. Di depan tuan-tuan orang yang hebat-hebat ni, depannya ramai tuan-tuan. Guru saya pun ramai tahun ni. Saya rasa berat sungguh-sungguh. Malam ni dapat kejutan dengan kehadiran Datuk Seri lagi. Datuk Seri ni orang hebat tuan-tuan, orang bahasa Arab. Saya pun susah hati kat segi ni nak sebut bahasa Arab dalil lagi takut silap. Susah hati. Saya rasa berat sangat. Pasal tu kalau saya jemputan ceramah umum ni saya tak pernah buat nota. Tapi kali ni saya terdetik hati saya kena buat nota juga. Takut saya jadi jam ke hilang, lost ke apa lagi, saya ada sedia standby. Dalam beg ni penuh lagi tuan-tuan ni, macam-macam saya bawa standby. Takut takut. Mudah-mudahan Allah SWT pelihara. Mudah-mudahan ini menjadi satu amal kita, dan ini menjadi salah satu usaha kita untuk kita senantiasa mengingati bahawasanya kemerdekaan ini ialah sebuah nikmat daripada Allah SWT. Katakan kemerdekaan ini bukan nikmat. Kalau bukan nikmat, tidak adalah sebuah negara yang stabil, yang boleh menjadi suara negara Islam di peringkat dunia. Kita menjadi salah satu kerusi yang berada di peringkat dunia yang menyuarakan tentang Palestin dan Syria. Kita menyuarakan bagi pihak hak asasi Islam dan sebagainya. Katakan merdeka ini bukan nikmat. Seluruh majlis-majlis ilmu dapat berjalan dalam negara. Kita dapat menjadi host kepada musabaqah Al-Quran peringkat antarabangsa, dan banyak lagi yang menunjukkan Malaysia ni akhirnya Malaysia ini menjadi sebuah negara Islam yang sebagai negara Islam yang contoh. Maka kemerdekaan ini merupakan sebuah nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemerdekaan ini harus dipandang dalam sisi yang luas, bukan sekadar sisi patriotisme sahaja, tetapi meliputi sampai tahap anugerah dan nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemerdekaan ini merupakan satu proses yang panjang. Tuan-tuan, saya nak minta izin dekat Datuk Seri, dekat tuan-tuan semua. Saya nak cerita tentang Syekh Abdullah Fahim ini tidaklah terlalu mendalam pengetahuan saya. Nak cerita pula dekat orang kampung sini, memang orang kampung almarhum. Jadi tidak begitu sopan kalau saya nak cerita saya tahu lebih, tidak. Saya pula datang kemudian. Saya beranak tahun 90. Cuma adalah sedikit bacaan dan sebagainya. Saya nak bawa tuan-tuan perbincangan malam ni, saya minta izin dekat tuan-tuan semua. Kita nak bawa perbincangan tentang Syekh Abdullah Fahim, sumbangan kemerdekaan, pemikiran beliau. Kita nak tengok bagaimana bukan sosok tubuh sahaja, tetapi pemikiran Syekh Abdullah Fahim dalam membawa kemerdekaan dan perjuangan dakwah tanah air. Kita akan tengok sekali lagi. Kemudian kita akan pergi sikit kepada tarikh kemerdekaan itu, apakah relevansinya dan keistimewaan tarikh itu. Dan dalam tempoh itu tuan-tuan, dalam nak bawa kepada itu, saya nak bawa kita kepada satu proses yang panjang tentang pensyarikatan. Saya guna kaedah, saya guna istilah itu. Pensyarikatan antara ulama dan umara dalam nak membawa misi kemerdekaan kepada dunia Islam dan juga umumnya, dan juga Malaysia, tanah Melayu, Malaysia lah secara khasnya. Boleh tak?
Tuan-tuan, pensyarikatan ulama ini, kalau kita nak patah balik kepada sejarah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peringkat awal pun ketika mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam nak hantar utusan untuk pergi ke satu-satu tempat yang baru, Nabi sallallahu alaihi wasallam hantar antara sahabat yang disebut dengan sahabat yang alim. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, arhama ummati bi ummati Abi Bakr wa ashadduhum fi amrillah Umar wa asdaquhum hayaan Utsman wa a'lamuhum bil halal wal haram Mu'adz bin Jabal. Nabi kata, umat aku ni yang paling lembut pengasih ialah Sayyidina Abu Bakar. Wa ashadduhum fi amrillah, yang paling kerah dalam urusan agama Allah, tegas bukan kerah, tegas ialah Umar. Wa asdaquhum hayaan, yang paling benar sifat malunya itu Utsman. Wa a'lamuhum bil halal wal haram, dan yang paling pandai antara halal dan haram Mu'adz bin Jabal. Maka tuan-tuan, ketika mana Islam nak tersebar ke bumi Yaman, Nabi SAW pilih ulama dalam kalangan para sahabat untuk membawa Islam itu di Yaman. Yang akhirnya Mu'adz bin Jabal dengan seorang satu batang tubuh ulama sahabat itu menyebabkan Islam tersebar ke seluruh Yaman hatta sampai ke hari ini. Maka demikianlah kehebatan bila mana kita meletakkan keterlibatan ulama dalam pemerintahan ataupun dalam perjuangan sesebuah negara ni, tuan-tuan. Namun episod itu dia berlaku sedikit malak ketika mana kurun ke-8 kalau dalam Masehi ini, iaitu era mula-mula Bani Umayyah naik. Saya cerita sikit ni saya nak bawa daripada Rasulullah ni sampai ni. Bagaimana dalam kajian menyebutkan ketika itu para ulama dia mula tarik gear reverse dalam untuk keterlibatan dengan perjuangan tanah air. Kerana masa itu pertelingkahan politik yang melampau. Masa itu pergaduhan, fitnah yang besar yang berlaku dalam sejarah Islam. Perbezaan, saya guna kaedah yang istilah yang lebih sopan, perbezaan pendapat dalam kalangan sahabat. Kemudian datang generasi kemudian yang lebih lajak dan laju menyebabkan berlaku beberapa siri peperangan, bunuh-membunuhan, terbitnya kaum Khawarij dan sebagainya. Yang akhirnya ulama-ulama yang jujur ini diambil keputusan untuk tarik reverse dan tak mau terlibat. Tetapi mereka masih lagi mengajar umat. Ini proses tarbiyah. Proses tarbiyah ni penting. Saya kita akan cerita yang tarbiyah ni. Dan dalam era itu kita dapat melihat para ulama masih mengajar, masih menekuni agama dan ilmu, masih melahirkan ramai generasi para anak murid. Tetapi nama kata untuk terlibat secara langsung di dalam pemerintahan tidak. Ketika mana Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit, dia pelawar untuk jadi qadi, dia tak mau. Sampai dipukul sampai terkeluar tulang bahu dia tak mau. Imam Malik pernah disiksa dan makalah dia muwatta diminta untuk dijadikan kitab rujukan rasmi kerajaan Abbasiyah pada masa itu, dia tak mau. Semua ulama ini pernah berhadapan dengan pemerintah. Bukan saya nak ajak lawan pemerintah ni, tidak. Saya nak beritahu zaman itu begitu. Imam Syafi'i pernah diheret daripada Yaman, all the way from Yaman, heret tuan-tuan sampai ke Iran. Heret dengan rantai, dicambuk lagi kerana fitnah orang. Orang politik yang ada kepentingan, sedangkan Imam Syafi'i tak bermaksud begitu, maka akhirnya dia diseret masuk dan akhirnya dia difitnah masuk ke dalam itu. Disiksa dia. Imam Ahmad bin Hanbal, fitnah khalqil Quran. Disiksa teruk, dipenjara teruk, sampai dalam penjara tu Imam Ahmad masuk dalam penjara, diceritakan tutup semua penjara sampai gelap gelita, tak ada satu lubang cahaya pun. Nangis Imam Ahmad bukan kerana takut, kerana tak tahu tak boleh nak bayang. Tak boleh nak ukur kiblat di mana. Kerana tak boleh sembahyang. Bukan tak boleh sembahyang, tak boleh nak ukur kiblat di mana. Itu semua generasi yang melalui semua itu. Kemudian adalah anak murid Imam Abu Hanifah, antara Qadhi Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan Syaibani yang pikul gelaran sebagai qadhi besar. Termasuk Imam Abu Hanifah bukan kata dia tak mau, kemudian dia larang orang berpartisipasi dengan pemerintahan, tidak. Tetapi dia secara peribadi dia tak mau. Kemudian tuan-tuan, dia mainlah era berlangsung, era Fudail bin Iyad, era Taus bin Kaisan. Ni semua ulama-ulama besar ni yang memilih untuk menasihati ulama tetapi tak mau duduk secara langsung dalam pemerintahan dan itu. Mereka ada perjuangan. Tetapi tuan-tuan, perjuangan mereka ialah tarbiyah. Tarbiyah juga salah satu perjuangan kemerdekaan yang besar, dan itu yang hari ini yang kita terlepas pandang. Kita banyak nampak perjuangan itu lebih kepada perjuangan yang melibatkan pemerintahan dan politik, tetapi perjuangan pentarbiahan yang ulama buat tuan-tuan sepanjang kurun ini,
Inilah yang menjadi tulang belakang, yang sengat-sengat, yang support kegemilangan Islam selama ini. Ya. Kemudian tuan-tuan, saya bagi contoh yang lain. Dalam perang salib yang pertama, 1099 Masihi. Dalam era itu tuan-tuan, kita kalah dengan, masa tu ada disebut dalam bahasa Jerman sebagai Von Kenderung. Tuan-tuan nampak tak tuan-tuan? Saya ketak macam mana? Keluar ni bahasa Jerman apa semua. Ya. Von Kenderung ni istilah Jerman, iaitu zaman itu semua orang-orang asli Eropah keluar. Ya, kaum Anglo, kaum Saxon, kaum Frank, kaum Vandal, kaum Visigoth, kaum banyaklah dia 7-8 kaum yang keluar. Maksudnya depa ni orang-orang asli, orang dalam yang keluar. Depa ni dah bosan dengan permainan bangsawan Eropah yang masa tu depa perintah Eropah sampai Eropah jadi zaman gelap, maka depa ni keluar mengamuk. Port Norman pergi di Sicily. Keluar di Sicily kepada pemerintahan Islam. Kemudian Port Frank sampai ke Baitul Maqdis. Port Anglo-Saxon depa kontrol di England. Sebab dia Norman pula masuk. Itu contoh yang panjang. Tapi saya nak bagi tahu, depa pakat keluar. Port Frank dah sampai ke Baitul Maqdis, depa dapat Baitul Maqdis dalam perang salib pertama. Ya. Orang menyalahkan katanya ulama Islam lah ketika itu tak mau berjuang, menyebabkan Islam ketika itu ahli sufi yang banyak tak mau berjuang, banyak duduk di gua-gua, banyak duduk berzikir, yang menyebabkan Islam kalah. Salah fakta itu sebenarnya. Kaum perjuangan Islam Sunnah wal Jamaah tidak menyebabkan kekalahan perang salib pertama, tetapi mereka lah yang menyebabkan kemenangan perang salib kedua. Modul pentarbiahan yang dibuat oleh Al-Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali wafat 505 Hijrah. Ya. Sekitar itu. Modul itu Al-Ghazali tidak menyebabkan kekalahan perang salib pertama, tetapi modul tarbiyah beliau Al-Imam Al-Ghazali menyebabkan kemenangan perang salib yang kedua. Ya. Modul itulah yang melahirkan Salahuddin Al-Ayyubi Sultan. Dan seterusnya kita memastikan kemenangan kita berterusan sampai perang salib ketiga dan seterusnya. Dan kita baru jatuh pada 1492, iaitu di mana? 1492 Allahumma shalli ala Muhammad, Andalus. Dan Andalus kejatuhan 1492 itu membuka pintu yang selama ini Islam kontrol darat, kontrol laut sampai orang Eropah tak boleh cross. Bila kita buka pintu 1492, Andalus kita tewas, maka pintu Eropah itu telah dibuka, berpusu mereka datang ke tanah Melayu, 15 belah kita tewas di Melaka. Dan ketewasan kita di Melaka itu sejarahnya sangat panjang. Saya nak kata yang tu, dia start daripada situ kemerdekaan kita ni. Ya? Di mana kejatuhan kita itu bermula ketika mana rasuah mula berleluasa dalam kalangan pemerintah. Bagi sebut dah, bagi sikit. Ya? Rasuah sangat berleluasa dalam kalangan pemerintah dan itu dianggap tidak berdosa dan tidak bahaya. Dianggap I help you, you help me sahaja. Kemudian bila mana rakyat dengan pemerintah itu gap dah jadi terlalu besar jurang dia. Bila mana Bendahara Sri Maharaja difitnah oleh Raja Mendeliar dan juga Laksmana Koja Hasan. Difitnah Sultan Mahmud terus jatuhkan hukuman Bendahara Sri Maharaja dihukum. Kerana alasan dia nak menggulingkan raja, contoh yang panjang, digantikan dengan Bendahara Paduka Tuan. Tapi saya tak mahu contoh yang tu. Bila mana rakyat marah, sebab rakyat dah rapat dengan Bendahara Sri Maharaja dan beberapa kali dah mereka lihat pemerintah ini jauh dengan rakyat, maka bila serangan Portugis ke Melaka yang pertama dan kedua itu boleh dipatahkan. Kenapa? Kerana patriotisme rakyat terhadap Melaka tinggi. Kesayangan rakyat terhadap Melaka tinggi kerana mereka merasakan Melaka tu depa punya. We are Melaka, Melaka are us. Melaka is us. Ya. Tetapi bila mai ke 1511 itu, bila mana berlaku pergolakan politik dalam era itu tuan-tuan, rakyat mula merasakan Melaka ini milik pemerintah. Maka kenapa kita nak jaga dia? Kenapa kita nak sambut dia? Biar Melaka jatuh, biar Sultan tanggung. Depa tak terfikir yang kalau Melaka jatuh bukan Sultan seorang tanggung, seluruh umat akan tanggung. Maka jatuh Melaka 1511. Kerana ketika itu Melaka terpaksa bergantung dengan beberapa orang tentera, tak ramai yang lain banyak rebel, kemudian terpaksa bergantung dengan tentera upahan. Kalau kita nak nisbahkan dengan dunia kita hari ini, begitulah kita pun. Kadang-kadang hari ini kita merasakan kemerdekaan bukan milik kita. Bila mai musim merdeka, bila mai tahun merdeka, bila mai hari merdeka, kita merasakan apa yang paling kita ingat, cuti tak cuti.
Merdeka jatuh hari apa? Kalau hari Sabtu boleh ganti ke tak? Kita tengok yang tu. Berapa ramai yang pasang bendera? Bukan saya nak suruh pasang bendera, tapi semangat patriotik itu berapa ramai yang ada? Berapa ramai yang betul-betul ada rasa kecintaan kepada kemerdekaan, yang memandang kemerdekaan itu sebagai sebuah rahmat daripada Allah, bukan sekadar satu tarikh saja. Kerana dia merasakan macam YB sebut tadi, kemerdekaan itu jauh daripada dia. Hari ini bila rakyat dia tak sambut merdeka kerana dia merasakan mungkin merdeka itu milik kerajaan, bukan milik kami. Kami tak sokong kerajaan. Esok bila kerajaan itu kalah, kawan ni pula sambut, kawan ni pula tak mau sambut. Betul tak tuan-tuan? Saya minta maaf lah. Dia jadi lagu tu, saya nampak lah ni. Dia jadi lagu tu. Dia rasa dulu kawan tu yang tak mau sambut, lah ni kawan ni pula tolonglah sambut. Tukar kawan ni pula kata jomlah sambut. Kawan ni pula tak yang kawan ni pula slow. Yang akhirnya dia jadi budak-budak muda masyarakat sekarang, dia rasa macam apa kepentingan kemerdekaan ini? Dia tak nampak kemerdekaan ini adalah satu siri perjuangan yang panjang. Nabi kata la tazalu ta'ifatun min ummati az-zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadhalahum hatta ya'tiya amrullah wa hum kadzalik. Tidak akan berhenti berjuang sekumpulan, satu rantaian kumpulan daripada umat aku ini yang terus menerus dalam keadaan berjuang. Mereka tidak akan mampu diganggu gugat oleh para musuh mereka sehingga datang hari kiamat mereka dalam keadaan begitu. Tuan, ini ialah rantaian para ulama yang berdiri dalam madrasah-madrasah tarbiyah yang menjadi tulang belakang kepada benteng perjuangan sesebuah perjuangan negara-negara Islam. Tuan, jadi saya kata bila mana ulama ambil gear reverse, tak mau join sangat. Bila ulama mula mendekati pemerintahan, start zaman Bani Saljuk, Nizam Al-Muluk. Bendahara Nizam Al-Muluk ni, kalau dekat Melaka kita kata Tun Perak lah. Dalam bayar Islam nama dia Nizam Al-Muluk. Dia buat madrasah, nama dia Madrasah Nizamiyah. Dia ambil anak-anak muda, dia ajak mengaji, bawa masuk madrasah, bagi mengapai hadis Quran, bagi pendidikan ilmu nahwu, sarah, bahasa Arab, falsafah, sirah, apa semua, akidah, semua bagi mantap. Yang akhirnya budak-budak ni terasuh dan terpelihara. Bila dia membesar dengan bantuan-bantuan. Nizam Al-Muluk ialah bendahara negara Bani Saljuk. Dan masa tu pemerintah adalah nama Sultan Ali Arsalan, pemerintah agung Saljuk lah. Maka budak-budak ni tuan-tuan keluar daripada madrasah Nizamiyah, akhirnya mereka ini dekat dengan pemerintahan. Pasal mereka diasuh oleh tarbiyah yang disertai oleh kerajaan. Yang akhirnya mereka mula melunakkan diri dalam kerajaan, yang mana bani yang datang sesudah Saljuk ialah Bani Uthmaniyah yang memang rapid dengan ulama Tuh. So, bukanlah Uthmaniyah Tuh, dia main Bani Mamluk dulu di Mesir. Terbitlah Imam Ibn Hajar, Imam Suyuti, apa semua tu. Sebab tu tuan-tuan, saya buat satu carta tuan-tuan tengok. Mana nak tengok macam mana kecil je tuan-tuan. Bagaimana? Ini saya buat. Ulama dulu tuan-tuan pada era Qurun awal, dia banyak di Hijaz, kemudian dia banyak di Iraq, kemudian mereka berkembang dekat Syam. Pada hujung-hujung Qurun ke-10 tuan-tuan, kebanyakan ulama tertumpu di Mesir. Dia main era-era Ibnu Mulaqin Al-Iraqi, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Sakhawi, Imam Suyuti, semua dia mereka bersini. Saya bawa, tapi saya ada lah sikit tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak pergi simpan. Boleh tak? Abang Jet dah banas kan? Tapi tak cukup semua ni. Kalau tuan nak tengok-tengok sambil dengan kuliah, ni saya buat. Ada lebih lembek sikit. Saya spare tu, saya tuan-tuan saya spare habis semua. Takut je saya. Tapi tak cukup tu, sikit-sikit je lah. Saya tuan-tuan cuba tengok, bagi nampak bagaimana dia laluan itu ulama tu dia jalan. Baik. Kemudian tuan-tuan, mereka ini yang duduk dalam madrasah tarbiyah, yang mendidik para umat ini tentang perjuangan, yang akhirnya perjuangan itu bawa sampai ke sini. Saya yang tu sebenarnya. Mereka ni bawa daripada Bani Saljuk, kemudian dia pergi kepada Mamluk, kemudian dia pergi kepada Uthmaniyah. Pada era-era hujung itu tuan-tuan, dia main lagi gerombolan barat. Kurun ke-18 ni dia keluar lagi. Perancis pergi serang Mesir. Tuan-tuan ingat masa tu, Napoleon pergi serang Mesir. Lepas tu dia main pemberontakan Wahabi pada di Arab Saudi belum ada pada masa itu. Dia sebut sebagai Hijaz lah. Tapi itu gerombolan pertama mereka. Itu pasca Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi mereka ada pada masa itu. Kemudian berlaku satu krisis yang besar di Mekah pada masa itu. Bila mana amukkan kaum Wahabi itu di Mekah. Kemudian dihantar
Ali Pasha sebenarnya hantar pergi ke Mekah, pergi ke Saudi untuk settlekan masalah itu. Kemudian dia dapat tenteram sebentar. Dalam era itu tuan-tuan, para ulama ini sedang menyusun perjuangan mereka yang tidak pernah berhenti. Nah, bahkan saya cerita tadi, sejak jatuhnya Melaka itu sudah ada ulama, tuan-tuan ulama. Kalau kita nak pergi pada kurun ke-11 lagi, Fatimah binti Maimun, ulama di Kedah. Nah, dia 1101, kurun ke-12, sorry. Ya, kemudian Syekh Abdullah Al-Qumari di Gunung Jerai. Dia bawa kepada tuan-tuan guru para syekh Syekh Rauf Al-Fansari, antara yang terjemah kitab hadis yang paling awal dalam alam Melayu. Syekh Nuruddin Ar-Raniri Bustanul Salatin. Ini senarai ulama. Saya ada lagi, tapi ini saya tak nak berjustin, punya banyak. Ini semua nak cerita semua tak ada. Tapi saya nak abang, bagaimana mereka datang ni, ni disusun ikut tahun. Saya sort ikut macam itulah, saya sort ikut tu. Tapi ni ulama alam Melayu. Ya. Dia main kepada zaman Syekh Hamzah Fansuri, Syekh Hussein Jamil Al-Kubra, bawa kepada Wali Songo, Syekh Sultan Ismail Pulau Besar. Ini rangkaian ulama yang berada di belakang, yang menjadi tulang belakang, yang orang tak sebut. Macam ulama-ulama pondok orang ni. Nah, orang mungkin tak sebut, tetapi keberadaan mereka itu memberi tarbiyah kepada umat, nah, memberi ejen pendamai, memberi teguran dan nasihat. Mereka berada di tempat mereka. Ya. Mereka masih berdiri di situ. Tuan-tuan, saya sebut tadi Spanyol, Islam jatuh pada tahun 1492. Lama Islam memerintah dunia pada masa itu, tuan-tuan. Qadhi Abu Ya'la, Baqi bin Makhlad, anak murid Imam Ahmad, semua ni besar-besar yang balik ke Spain, yang menyebarkan, Abu Hazm Al-Andalusi yang menyebarkan Islam, menyebarkan risalah di sana. Tapi akhirnya di mana Spanyol sekarang? Ya? Hanya diperintah oleh Kristian beberapa lama masa, Ferdinand dan Isabel, habis. Tetapi Islam yang berada di Nusantara suku milenia, 500 tahun, 400 tahun lebih, kita dijajah. Tetapi bagaimana hari ini anak-anak kita masih lagi boleh membuka Quran dan boleh mengenal huruf dan boleh membaca? Ya? Anak-anak kita masih lagi sebahagiannya boleh membaca Jawi. Anak-anak kita sebahagiannya lagi masih boleh bercakap tentang akidah, boleh menyebut tentang Allah itu Esa, boleh memahami sifat-sifat Allah, boleh memahami Asmaul Husna, boleh memahami. Tuan-tuan, bagaimana setelah hampir 1,500 tahun kita dijajah, ya? Tetapi akidah kita masih terpelihara. Hari ini kita masih lagi mengangkat Allahu Akbar. Hari ini kita masih lagi berselawat dan berqiyam di masjid. Siapa yang berada di sebalik semua itu dalam mengisi benda ni sampai tahap walaupun 1,500 tahun kita dijajah, tetapi benda tu masih terpelihara. Inilah warisan para ulama ni, tuan-tuan. Yang kita nak cerita pada malam ni, nak pergi pada Syekh Abdul Fahim punya lamuan. Saya pergi jauh ni. Ya. Baik. Syekh Nuruddin Ar-Raniri Bustanul Salatin di Aceh cerita tentang Sultan Iskandar Muda, Sultan Iskandar Sani. Ini perjuangan Melayu. Ya. Syekh Rauf Al-Fansuri. Ya. Kemudian dibawa turun sampai kepada Syekh Arsad Banjari, Syekh Muhammad Zain Al-Fatani, kemudian anak dia Syekh Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fatani, Syekh Wan Ahmad Al-Fatani, Tok Guru Syekh Al-Fahim. Ya. Ini era-era itu. Syekh Wan Ali Kutan, Syekh Samad Al-Kalimbangi, Syekh Al-Fatani tentunya. Nah, ini semua ulama yang menyusun strategi perjuangan mereka. Ya, dalam menggempur Belanda di Indonesia, dalam menggempur Inggeris dan Siam di Fatani, dalam menggempur British di tanah Melayu. Mereka ini sentiasa ada. Kerana itu, tuan-tuan, dahulunya Mekah merupakan port untuk para ulama itu berhimpun dan berbincang para strategi mereka. Baru nak sampai bab tu, tuan-tuan. Dan mereka itu bukan sahaja mengangkat pena menulis kitab, mereka juga mengangkat senjata. Saya punya tesis yang baru ni, master saya sebelum ni, saya kaji kitab Syekh Al-Fatani, kitab hadis, terjemahan Syekh Al-Fatani, kitab Isra Mi'raj, Kifayatul Muhtaj, kitab Syekh Al-Fatani. Jadi dalam tesis itu tentunya saya kena kaji dalam bab awal itu tentang perjuangan dan biografi Syekh Al-Fatani. Dan memang tentang Syekh Al-Fatani merupakan bukan saja tuan guru yang mengarang kitab yang sangat banyak kepada kita, tetapi juga pulang ke tanah air dan mengangkat senjata dalam berhadapan dengan Siam. Fatani. Kemudian dia pulang semula ke Mekah. Ya. Syekh Samad Al-Kalimbangi syahid. Ya. Mereka ni semua berjuang, bukan sekadar berkata-kata dan menulis dekat tinta, tetapi mereka itu mengangkat senjata. Baik. Tuan-tuan, perkumpulan ulama di Mekah, saya nak cerita itu, ya. Syekh Khatib Minangkabawi, Imam Masjidil Haram, ya. Yang anak-anak murid dia terbit
jalur sampai ke Syekh Wan Sulaiman Siddiq di Kedah, tok guru pada Imam Syekh Allah Fahim juga. Tuan-tuan, mereka ialah membawa risalah-risalah perjuangan kemerdekaan. Yang tu untuk yang pertamanya ya tuan-tuan ialah apa? Yang paling penting, mempertahankan akidah. Kemerdekaan tidak ada arti kalau akidah tidak terpelihara. Apa arti kemerdekaan jika anak-anak kita sudah tidak mengenal Allah, sudah hilang kebergantungan kepada Allah? Kerana itu misi nombor satu ialah mereka memperkukuhkan akidah, memantapkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Pasal itu tuan-tuan dapat tengok Syekh Abdul Fahim sangat kekeh dalam bab ni. Ada beberapa siri, ada ulama cabar dia nak debat, cerita tu panjang lah. Sempat saya cerita, tapi tak berlaku debat itu. Kalau berlaku, dia berlaku di sinilah. Baik. Yang pertama, nak jaga akidah. Sebab tu tuan-tuan, antara hadis yang awal Nabi sebut kepada Abdullah bin Abbas, ya ghulam ihfazillah yahfazka. Wahai anak kecil, maksud Abdullah bin Abbas kecil ni, ingat, hang jaga Allah, Allah jaga hang. Kan? Sebut kepada Abdullah bin Abbas. Peringkat awal, peringkat budak lagi. Ya. Dan Nabi kata kepada Abdullah bin Abbas, kalau seluruh lawijtama'at annal ummah ala ay yanfa'uka bisyai'in, kalau seluruh umat ini berpakat nak bagi satu manfaat kepada hang, lam yanfa'uka illa bisyai'in qad qadarallahu, tidak boleh gini kau kena berhenti lagi. Nabi kata kalau seluruh dunia ni pakat nak bagi satu manfaat kepada hang, kalau Allah tak izin tak akan berlaku. Dan kalau satu dunia umat ini berkumpul ala ayyadurruka bisyai'in, satu dunia ni berhimpun untuk nak binasakan hang, nak mutarakan hang, pakat seluruh dunia nak membinasakan kamu, kata Nabi, lam yadurruka, tidak mampu mereka binasakan kamu, illa qad kataballahu lak, malaikat apa yang Allah tetapkan. Nabi mantapkan akidah di peringkat muda lagi. Sebab tu ulama ambil prinsip peringkat basic dia, akidah kena kuat betul. Itu yang dalam pepatah Melayu kata apa? Campak ke darat menjadi gunung, campak ke laut menjadi pulau. Itu akidah. Bukan bidalan itu akidah, tetapi bermaksud nak bagi tahu bila akidah dia kuat, campak di mana pun dia kuat. Pergi konsert saya tak tahu, tapi campak di mana pun dia kuat. Selit sikit. Baik tuan-tuan. Maka ini yang diperjuangkan oleh para ulama itu. Baik. Antara yang menjadi mastermind, bukan saya kata dia nombor satu, tapi antara menjadi orang-orang besar dalam misi ini ialah abang kita, Fatani lah. Kerajaan masa tu Indonesia, Aceh, semua Indonesia Tanah Melayu ni, kita dalam belenggu penjajahan. Syekh Khatib Minangkabawi ada anak murid dia, yang bawa kepada K. Hashim Asy'ari di Indonesia. Tapi antara yang tok guru besar depan ni Syekh Wan Ahmad Al-Fatani, Syekh Wan Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fatani. Syekh Muhammad Zain Al-Fatani guru, anak dia Syekh Wan Ahmad juga guru. Kita sebut sebagai Syekh Wan Ahmad Al-Fatani. Mereka ini bukan sahaja mengajarkan agama, tetapi mengajarkan agama itu sebagai sebuah perjuangan. Yang hadis saya baca tadi itu, la tazalu ta'ifatun min ummati az-zahirina 'alal haqq, yang menzahirkan kebenaran. La yadurruhum man khadalahum, mereka tidak mampu diganggu gugat oleh para musuh mereka. Ya? Jadi ini misi yang dibawa. Saya baca setengah buku lagi tuan-tuan, tapi saya tak dapat referen yang lain. Satu buku yang dia kata, bahkan pada masa itu para ulama Melayu Nusantara ni, dia pada kod-kod rahsia. Perbincangan mereka di Masjidil Haram tu sentiasa ada mata-mata British. Masa tu kelompok-kelompok Wahabiah sudah muncul banyak pada era itu. Pada kira awal kurun ke-20 itu. Maka mereka telah menjadi mata-mata. Berlaku pertelingkahan. Masa tu jadi mereka kepung Masjidil Haram, kepung Mekah pada masa tu. Saya minta maaf lah, tapi benar ni sirah. Bahkan pada masa itu, era tu tuan-tuan, saya tulis dalam buku saya, berlaku peperangan antara Wahabi lawan Wahabi. Sebab Wahabi ini merasakan Wahabi satu lagi tak cukup Wahabi berbanding dia. Ini berlaku. Tuan-tuan kena baca buku saya serta tu detail. Bagaimana satu kelompok Ikhwani ini, zaman itulah, mereka menganggap beberapa kelompok Wahabi yang menyokong Abdul Aziz bin Saud ini buat benda-benda bid'ah. Jadi mereka lawan sama-sama mereka. Betapa kerahnya mereka pada masa itu. Itu sama-sama mereka. Yang tidak sahiran telah lah tuan-tuan, kena kepung dan sebagainya. Itu yang dihadapi oleh Syekh Wan Ahmad Al-Fatani dan kawan-kawan yang lain. Ya. Sebab itu kena ada kod-kod rahsia sebagai kod 36, kod, ada banyak kod. Saya pun tak faham kod itu bagaimana. Tapi yang difahami oleh beberapa orang ulama saja, dan kemudian risalah itu disebarkan pulang ke Fatani, balik ke Indonesia, balik ke Tanah Melayu.
Buktinya apa? Antara anak murid yang bawa pulang yang risalah itu ialah Syekh Abdul Fahim, yang mana dia balik ke tanah Melayu, kemudian dia antara tokoh penting kemerdekaan. Kawan baik dia, member beranak bersama tahun 1870. Seorang balik ke Kuala Batah, sampai terjadinya kita hari ini, seorang balik ke Indonesia, tertubuhnya Nahdlatul Ulama, Kiai Hashim Asy'ari. Jadi bagaimana nak beritahu mereka bukan saja pulang dan duduk diam, tetapi pulang memberi pentarbiahan dan juga berada di belakang perjuangan. Tuan-tuan, Syekh Abdul Fahim lahir tahun 1870. Cuma ada di Mekah, di Mekah. Cuma ada satu penulisan saya baca, dia kata 1869 di Padang Tera. Kemudian baru dibawa ke Mekah. Allah Taala alam. Tapi yang paling yang lebih banyak riwayat itu, yang lebih dalam hadis kita mutawatir, dia lebih frekuensi, dia lebih kerap ialah dikatakan di Mekah. Dan perbezaan itu terjadi 1870 ataupun 1869. Itu saja. Baik. Semasa dia di Mekah, Syekh Abdul Fahim berguru dengan 42 orang guru. Antara guru besar ni yang paling kita sebut sekali ialah antaranya Syekh Mukhtar Al-Jawi. Syekh Mukhtar Al-Jawi ni tok guru Syekh Abdul Fahim dalam bidang falak. Dan ilmu falak inilah yang membawa kepada Tunku Abdul Rahman untuk datang minta tarikh, cadangan tarikh kemerdekaan. Kita kena faham, bila Tunku Abdul Rahman minta tarikh, cadangan tarikh kemerdekaan daripada almarhum Syekh Abdul Fahim, saya susah hati tentang cakap dalam masjid ni menyebut nama almarhum di sisi jasad almarhum. Jadi kita kena cakap betul-betul benar fakta kan. Tunku Abdul Rahman minta bukan sekadar atas kapasiti tuan guru sebagai seorang ulama umum, tidak. Bukan sekadar bagi satu tarikh ustaz bagi tarikh apa pun, dah. Berdasarkan penelitian falak beliau. Selain firasat, ittaqu firasatal mu'min, tetapi juga sebagai keilmuan, ada data. Disebut dalam sejarah bagaimana Syekh Abdul Fahim kira, bukan kata boleh sebut ni, kira dulu. Lagi kita akan tengok bagaimana relevansi tarikh itu. Sebab tu tuan-tuan tengok, dulu bila ada gambar pondok-pondok kan, tok-tok guru pondok ambil gambar dengan anak-anak murid, kebanyakan pondok dulu semua ada. Tapi di MW, tuan-tuan tengok gambar tu di internet pun ada. Ada gambar depan ramai-ramai tu, di depan tu ada apa paling besar? Globe kan? Globe, astrolabe tu. Astrolabe ada, globe ada. Sekolah pondok ni. Tapi dia dah letak aplikasi apparatus sains kat situ nak beritahu apa? Islam tidak mundur. Kita mendahului sains dulu. Tuan-tuan, bila kita sampai ke Andalus dulu, patah balik Andalus, nampak. Kita sampai ke Eropah dulu, orang Islam sampai ke Eropah dulu, kita terkejut. Orang Eropah busuk, ketiak. Pasal mereka tak pakai deodoran. Orang Islam yang ajak mereka buat deodoran. Itu sejarah orang. Orang Islam yang ajak mereka buat sabun. Orang Islam yang ajak mereka kepit kuku. Orang Islam dulu, tuan-tuan, ulama Islam dulu buat benda kecil, tetapi jasa dia besar. Hanya dengan kepit kuku, tuan-tuan, berapa ramai orang mandi wajib sah. Kepit kuku yang buat. Ulama Islam matematik dulu, dia main bagi kosong ya. Bagi kosong lah, tuan-tuan. Apa maksud bagi kosong? Dulu number bermula dengan, Tuan Imam kata, dulu number bermula dengan nombor 1, kan? Tapi datang ulama Islam, dia letak sifar. Dia letak sifar, kosong. Tuan-tuan tengok, cekang tak cekang ulama Islam. Dia letak kosong ya. Disebabkan dia letak kosong, maka angka berkembang. Boleh ada titik perpuluhan, boleh ada negatif 1, negatif 2, negatif 3. Hanya kerana dengan meletakkan kosong, sumbangan itu menyebabkan ilmu matematik berkembang dan jadi algoritma, jadi komputer hari ini. Ulama Islam. Saya nak beritahu, Syekh Abdul Fahim almarhum juga begitu. Perkiraan dia, ada perkiraan dia. Saja kita akan tengok perkiraan dia saja. Tak adalah terlalu kompleks. Pasal nak beritahu, Syekh Abdul Fahim bukan sebut saja, tetapi dia berdasarkan firasat dan juga peniraan dia. Sebab dia ada beza antara astronomi dengan astrologi. Dia ada beza dia. Baik. Apa lagi tuan-tuan? Masa dia pulang ke tanah air, masa Syekh Abdul Fahim pulang ke tanah air, dalam tahun 1924 kan situ, 1925. 1921. Balik ke Kuala Batah. Masa tu mengajar dekat beranda rumah kan, tuan-tuan. Tuan-tuan semua tahu contoh ni. Saya cuma recap balik saja. Tak ramai anak-anak murid yang awal masa tu, tak ramai, 5 orang saja. Antaranya Syekh Ustaz Abu Bakar Bakir dan sebagainya. Anak murid, anak juga, anak almarhum juga Syekh Tuan Guru Ahmad Badawi. Kemudian dipanggil ke Kedah. Dipanggil ke Kedah, masa tu berkhidmat dekat pondok Syekh Wan Sulaiman. Saya beritahu tadi tu. Syekh Wan Sulaiman ni antara anak murid besar Syekh Wan Ahmad Fatani dan juga guru dan juga kawan. Guru dan juga kawan. Dulu banyak beristilah begitu kepada Syekh Abdul Fahim, Syekh Wan Sulaiman Wan Sidik, ulama besar Kedah. Semasa duduk di Kedah 4 tahun, 1921 sampai 1925, di sanalah almarhum Syekh Abdul Fahim menajamkan ilmu bahasa Melayu beliau. Syekh Abdul Fahim ni
pakar bahasa Arab. Dia ada koleksi syair dalam bahasa Arab. Memang kepakaran Syekh Abdul Fahim dalam antara dalam bidang sastra Arab dan juga falak. Ya. Orang kata Syekh Abdul Fahim kitab tak ada. Syekh Abdul Fahim banyak tak mencetak kitab, tetapi mencetak anak murid. Anak murid Syekh Abdul Fahim sangat ramai. Ya, baik. Pasal dia Syekh Abdul Fahim ni dia murabbi, dia tarbiyah, dia bagi tarbiyah. Anak-anak murid Syekh Abdul Fahim terlibat dalam politik, terlibat dalam perjuangan, terlibat dalam pengisian kemerdekaan kerana dia tidak menulis, dia tidak ada ulama mencetak kitab. Ada ulama menulis syair, ada ulama menulis tentang karya, ada ulama menulis mencetak umat. Jadi Syekh Abdul Fahim adalah ulama yang mencetak umat. Dia murabbi, dia tak keluarkan kitab, keluarkan orang. Kitab yang berjalan. Itu Syekh Abdul Fahim. Baik. Masa di Kedah, Syekh Abdul Fahim ditawarkan. Syekh Abdul Fahim ni nama dia Syekh Abdullah bin Ibrahim bin Tahir. Fahim ni maksudnya, kalau istilah Melayunya Pak Him, sebab ayah kepada Syekh Abdullah ialah Syekh Ibrahim. Orang kampung panggil Pak Him, atau orang Melayu di Mekah dulu panggil Pak Him. Tapi nak ambil istilah Pak Him pun tak apa, nak ambil Fahim pun tak apa, sebab Fahim juga bahasa Arab, termasuk orang yang paling faham. Hamba Allah yang paling faham pun boleh juga. Syekh Abdullah bin Ibrahim bin Tahir. Baik. Maka bila Syekh Abdullah di Mekah, di Kedah belajar bahasa Melayu, mengajar di pondok Syekh Wan Sulaiman bin Siddiq, ditawarkan untuk menjadi penasihat kepada Sultan Abdul Hamid, dan Syekh Abdul Fahim melazimi Sultan Abdul Hamid. Tapi masa ditawarkan jadi mufti, Syekh tak bukanlah tolak, tapi Syekh pilih untuk balik. Balik ke sini pula, Ustaz. Balik ke sini pula tuan-tuan, tu 1925 balik ke sini. Masa tu dah ada proses dah nak buat DMW ni. DMW ni. Dah ada usaha-usaha orang daripada Parit Buntak, daripada Meremuk yang nak wakaf kebun mereka dan sebagainya. Ada cerita yang panjang, tapi nak beritahu masyarakat dah mula nak berusaha ke arah itu. Kemudian Sultan Idris Shah Perak panggil Syekh Abdul Fahim balik pergi di Kuala Kangsar jadi model di Kolej Maktab Idrisiah tu di Kuala Kangsar, Bukit Candan tu. Jadi model, bukan jadi guru saja, jadi model. Dan tu Sultan Idris, kalau kita kaji, dia bukan sekadar baginda bukan sekadar seorang sultan. Masa Sultan Idris ada risalah tu tahu. Dia ada kitab dia. Disebut sebagai Risalah Idrisiah. Dia ada kitab. Mereka adalah antara sultan yang juga orang alim, orang alim. Jadi dia kenal orang alim. Jadi dia nak orang alim ni pergi di Idrisiah untuk jadi model di sana. Jadi ada anak-anak murid di Kepala Batani ikut pergi sana, antara Ustaz Abu Bakar Bakir. Balik sampai ke sini, habis jadi model di sana. Balik sampai ke sini pula tahun 1934 di sini. Mana? Ni sini ramai alumni di NW ni. Buatlah Daerah Ma'arifil Wataniyah. Dairatul Ma'arifil Wataniyah. Ustaz Amali kita di NW. Daerah Ma'arif, satu daerah orang-orang alim Wataniyah. Wataniyah ni terjemahan dia kebangsaan pun boleh, orang tempatan pun boleh. Tapi nama itu Wataniyah itu juga, Wataniyah itu sahaja menunjukkan bahawa itu semangat perjuangan patriotisme Syekh Abdul Fahim dah ada pada situ lagi. Dia nak bagi arifkan orang tempatan. Dia nak kita nak buat satu daerah orang-orang kebangsaan yang pandai-pandai. Satu vision dia nak bagi kampung ini, daerah ini menjadi satu wilayah orang-orang ma'arif, orang pandai-pandai. Daerah Ma'arifil Wataniyah. Satu daerah orang ma'arif, orang pandai. Watan, kebangsaan, ataupun orang tempatan, orang alim. Istilah itu saja menunjukkan bagaimana Syekh Abdul Fahim sangat memandang penting kepada perjuangan dan kenegaraan. Wataniyah itu saja dah menunjukkan sifat kecintaan kenegaraan itu ada pada dia. Dia mewarisi apa yang disampaikan oleh Syekh Wan Ahmad Fatani, balik bagi tahu. Sebab tu Syekh Abdul Fahim masuk UMNO pada situ, antara ahli awal UMNO Pulau Pinang kan. Apa nama ni, K. Hashim Asy'ari balik ke Indonesia buat Nahdlatul Ulama. Tapi ada seorang lagi anak murid yang balik ke Indonesia, tapi dia pergi aliran lain. K. Ahmad Dahlan, dia nyebut Muhammadiyah, tapi tak apalah tu contoh lain. Tapi yang ni, iaitu K. Hashim Asy'ari, Nahdlatul Ulama, dan juga Syekh Abdul Fahim yang mengisi perjuangan kemerdekaan. Baik. Kemudian tuan-tuan, sikit lagi lepas 50. Bila Syekh Abdul Fahim buat DMW ni, dia tuan-tuan tahu ni, saya tahu tuan-tuan tahu. Pasal tuan-tuan berada di sini. Almarhum buat sistem, dia pondok.
Tapi sistem pendidikan dia nizami dengan umumi. Satu sistem pendidikan kelas yang anak-anak murid belajar kelas. Satu lagi umumi yang orang keliling pun boleh main. Saya ingat SABK dia kena kekalkan budaya tu sampai hari ni. Saya ingat kena buat. Dia NW lah buat dah. Saya ingat tak buat dah. Pendidikan yang ada nizami dan umumi. Tuan-tuan, Ahmadiyah dia bikin tajam buat lagi. SABK saya buat SABK. Saya Mahadul Islami Tasik Junjung. Ada sentuhan Syekh Abdul Fahim juga. Dia bikin tajam Ahmadiyah. Apa nama ni? Ustaz apa? Tuan Guru Ustaz Allah. Muka main, nama tak main. Ahmadiyah. Tuan-tuan, siapa duk pilih dengar mengaji? Ustaz. Muka duk main. Nama dia tak keluar. Allahumma salli ala Muhammad. SABK ni sekolah agama bantuan kerajaan kan zaman Pak Long. Sekolah tu dah jadi lagu sekolah di NW lah. Nizami dah ada, tapi setiap pagi Jumaat apa nama ni Ustaz Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad. Dia duk mengajar umum lagi, orang kampung duk main mengaji di surau. Hanya budak-budak masuk kelas, tapi pagi Jumaat di surau tu duk ada orang tua-tua duk main mengaji. Budaya tu masih ada di Ahmadiyah. Saya tak ada. Di NW saya tak tahu. Tak ada apa. Ada dia, tok guru duk mengajar. Mana-mana. Yang orang kampung boleh main, duduk di satu surau dengar. Kelas-kelas lah. Tapi pagi Jumaat ni tu tok guru mengajar. Pasal nak meneruskan legacy tu. Saya ingat MKI di Port Senang pun tak ada lah. Jadi sebenarnya nak buat boleh, tak ada masalah. Cuma tak tahu mungkin kekurangan mahir. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tak main tu, buka main, nama tak main. Tak apa lagi dia main kot. Jadi Syekh Abdul Fahim buat begitu. Pengajian nizami kelas-kelas, dan pengajian itu juga ada kurikulum dan sebagainya ni. Kemudian pengajian umumi yang orang kampung boleh pergi tumpang benefit dia. Yang seronok dah tuan-tuan, Syekh Abdul Fahim orang mengatakan beliau ulama tua, ulama konservatif. Tidak begitu. Almarhum Syekh Abdul Fahim masa dia buat pondok di NW tu, budak-budak dia pakai seluar, kan? Pakai seluar putih. Pakai kemeja, pakailah kemeja rehan tu lah. Pakai seluar putih. Berbeza dengan penampilan budak-budak pondok dulu. Tetapi ini pondok. Tetapi kenapa dia buat begitu? Kerana nak beritahu Islam ini mendepani zaman. Ada sistem. Tidak semestinya kita memakai songkok, kita memakai seluar, kita menjadi barat. Tidak. Sebab tu Syekh Wan Sulaiman Wan Sidik mengaji bahasa orang putih tuan-tuan. Dengan orang putih dulu di tempat dia kedai. Mengaji. Pasal kita mendepani zaman. Tidak. Saya ingat satu ketika ni politik sikit. Tak apalah, bukan politik parti. Ustaz Fadil Noor almarhum. Tapi tuan-tuan jangan bergaduh lah. Ni serta ya. Saya almarhum Pak Suki Latih sebut dalam buku dia memoir tentang Ustaz Fadil Noor, mengatakan kenapa Ustaz Fadil Noor dulu masa jadi Presiden PAS dia suka pakai songkok. Sedangkan orang PAS masa tu suka pakai kepiah putih. Dia adalah suara-suara nakal yang mengatakan kenapa Tuan Presiden pakai songkok. Songkok ni UMNO. Masa tu lah. Lah ni okey dah saya ingat. Lah ni baik dah semua kan. Apa nama ni. Maka almarhum Ustaz Fadil Noor kata sebab songkok ni bukan milik UMNO, songkok ni milik orang Melayu. Dia kata kenapa duk biar kalau UMNO seorang duk pakai, buat tak pakai, lama-lama jadi UMNO punya. Sebab tu aku pakai, sebab tu anak pakai dia. Alah jadi tak nampak lagu tu dah lah kan. Boleh orang UMNO pun pakai putih dah ni. Tak ada masalah. Dia isu tu sangat tak ada lah ni kot. Lah ni semua orang matang belakang dah. Dia Syekh Fahim nak buat lagu tu. Konsep begitu, seluar ni putih bagi kemas budak-budak pergi sekolah pakai ada seluar, ada uniform dan sebagainya. Ada kurikulum dia, ada kawat dia. Ni saya baca dalam Idrisiyah juga di NW ada kurikulum dia. Cuma kepakaran falak tu tak ramai yang boleh dapat. Tak ramai yang boleh dapat. Baik. Maka tuan-tuan, pukul 9 lah saya nak pergi kepada falak. Bila Tunku Abdul Rahman minta cadangan tarikh kemerdekaan, Tunku Abdul Rahman daripada Kedah nak pergi ke Kuala Lumpur, dia akan singgah di sini. Ni Pak Lah Hanyara sebut. Saya tengok dalam memoir Pak Lah Hanyara sebut. Dan bila daripada Kuala Lumpur nak balik ke Kedah, akan singgah sini, kat sini lagi. Pasal bersahabat baik. Jadi Tunku Abdul Rahman rajin minta pandangan ulama. Sebab tu merdeka dengan jemaah Islam tak boleh dipisahkan. Kerana nak merdeka pun kita minta tarikh daripada ulama. Kita tak minta tarikh daripada penyanyi, ulama. Jadi kemerdekaan dengan Islam ni tak boleh jauh. Iza ja'a nasrullah wal fath. Bila datang pertolongan Allah dan kemerdekaan dan pembukaan, pembebasan. Ara'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu akan dapat melihat orang akan berbondong-bondong masuk agama Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Tahmid kepada Allah. Bertasbih kepada Allah, bertahmid kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Itu nak lawangan kemerdekaan antara pengisiannya itu. Tahmid, tasbih, istighfar, takbir. Kita mengisi itu. Baik.
Tuan-tuan, maka Syekh Abdullah Fahim bagi tahu tarikh dia tuan-tuan lah 31 Ogos 1957, jatuh hari Sabtu. Jatuh hari Sabtu. Maka kata Syekh, itu tuan-tuan tahu semualah yang saya shopping dengan kapal laut, suruh bincang tu. Kemudian saya kata kalau tak dapat kena tunggu sampai 31 Ogos 1962. Siapa tengok filem yang pasal kemerdekaan tu, Hati Malaya, ada yang mereka pergi minta dekat Datuk Rahim Ghazali. Maksudnya Datuk Rahim Ghazali ni jadi peranan dan Syekh Abdullah Fahim lah. Pergi minta tarikh dan Syekh Abdullah Fahim kata, itulah pelakon tu, apa Datuk Rahim Ghazali kata, kalau tak dapat 57 kena tunggu lagi 5 tahun. Lepas tu bintang popular apa? Bel Ngasri, pelakon dia jadi orang muda, pemuda UMNO. Dia kata, "Ustaz, kami kalau kata British tak bagi, kami nak mengamuk Ustaz." Kan? Ada satu scene babak tu, apa nama Datuk Rahim Ghazali sebagai Syekh, dia tengok jerit dekat Bel Ngasri, dia bertunduk. Itu scene tu betul tuan-tuan. Dalam sejarah. Sebab pemuda UMNO ada warning dalam masa tu. Kalau British tak bagi 57 ni 31 Ogos kami nak mengamuk. Syekh Abdullah Fahim larang kerah dengan tu. Larang kerah. Dia tak bagi. Kita tak apa, kalau tak boleh, pusingan itu akan berlangsung pula, tapi kita akan jumpa pula tarikh yang seperti aku nak itu 31 Ogos 1962, jatuh hari Jumaat. Ada apa pada tarikh itu tuan-tuan? Ini bukan astrologi, ini astronomi. Bukan sekadar main teka, ada perkiraan dia. Syekh Abdullah Fahim ada astrolab dia, kira dia. Kita akan tengok ada burus-burus tertentu yang berlaku pada malam tersebut. Saya tak hujung sekali sebelum saya habis tadi. Satu peringat saya nak tarik gear reverse sikitnya. Bila saya kata perjuangan Syekh Abdullah Fahim, yang dikatakan ada orang kata kerah dalam mempertahankan akidah dan juga mazhab Syafi'i, tuan-tuan. Adakah Syekh Abdullah Fahim tak faham tentang ada mazhab-mazhab yang lain dalam dunia Islam? Almarhum lebih daripada faham. Dia duduk di Mekah. Mekah tu center para ulama. Di sana ada ulama mazhab Syafi'i, di sana ada ulama mazhab Hambali, di sana ada ulama mazhab Hanafi, di sana ada ulama mazhab Maliki. Almarhum lebih daripada faham. Kerana lebih daripada faham lah, bila dia pulang ke tanah Melayu, dia nampak kesatuan kita dalam mazhab Syafi'i, maka dia minta kita teguh memelihara mazhab Syafi'i. Bukan kita jumut, tidak. Tetapi nak bagi tahu, tidak ada ruang untuk perpecahan dah. Tu poin saya tu. Tidak ada ruang dah untuk perpecahan umat ini. Nak merdeka, hampa start kena bersatu daripada akidah lagi. Ahlussunnah wal Jamaah, akidah Asy'ariyah Maturidi, mazhab fiqh Syafi'i. Bukan dalam arti kata Imam Syekh Abdullah Fahim tak faham mazhab ini, tidak. Tetapi tidak ada ruang untuk perpecahan dah. Itu maknanya. Ada orang kritik, buat buku kritik kata Syekh Abdullah Fahim jumud, taklid, buta. Tidak. Kerana tidak ada ruang untuk perpecahan. Tuan-tuan, mazhab ni, Allahu Akbar, dia berlaku satu mazhab ni sebuah perjalanan institusi yang panjang. Dia bukan mazhab Syafi'i habis kaul Imam Syafi'i saja, tidak. Kita tak boleh main aku buka kitab hadis, macam ni, aku boleh hukum sendiri. Tidak begitu. Dia berlaku satu proses yang panjang, tuan-tuan. Nak jadi orang yang boleh buka, dulu masa ada 13, betul jadi 4 pasal perkembangan anak-anak murid dan penulisan. Dia yang paling atas ni sebut sebagai apa? Allahumma shalli ala Muhammad. Mujtahid mutlak mustaqil. Yang paling atas kali. Mujtahid mutlak mustaqil ni itulah imam mazhab 4. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Hanafi, Imam Malik. Kalau kita nak susun ikut tahun, yang paling awal Imam Abu Hanifah. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Kemudian mujtahid mutlak muntasib, bawah tu lagi, iaitu ulama-ulama mujtahid mutlak, tetapi masih lagi dinisbahkan dengan ulama atas depa, imam mazhab depa. Kan dalam mazhab Syafi'i imam apa? Imam Buwaiti, Imam Muzani, mujtahid mutlak, tetapi masih lagi menisbahkan kepada mazhab Syafi'i. Jadi mujtahid mutlak, mustaqil Imam Syafi'i, sebagai contoh mazhab Syafi'i lah. Muntasib Imam Buwaiti, Imam Muzani. Kemudian dia mai mujtahid mutlak muqayyad ataupun ashabul wujuh, macam Imam Abu Isa Al-Shirazi, Imam Juwaini, ashabul wujuh, masih lagi menisbahkan diri mereka dalam mazhab Syafi'i. Kemudian dia mai mujtahid tarjih ataupun ahlu rajih, semisal Imam Rifa'i, Imam Nawawi. Kemudian dia turun kepada apa nama ni mujtahid ataupun ulama majlis fatwa atau mujtahid fatwa. Sekarang tak ada dah dia sebagai majlis fatwa. Turun bawah lagi baru muqallidin kita lah, para pengikut ni.
Dia kena melalui semua fasa tu. Kena belajar bahasa bagi kemah dulu. Nahu, surah, isya, imlaq semua kena kemah dulu. Pergi hadis. Satu-satu baru boleh nak kata. Bukan kita buka tafsir, buka terjemahan. Terus, okey, aku boleh buat sendiri. Tidak begitu. Kenapa? Kalau semua orang tidak melalui jalan itu, pecah dengan porak-poranda habis. Ni baru ni tuan-tuan kerajaan buat. Pelaksanaan modul hadis 40 Imam Nawawi di sekolah-sekolah. Bagi saya dia baik. Matan Arba'in Imam Nawawi sampai hari ni, keberkatan Imam Nawawi umur 40-an ni, tapi karya Imam Nawawi dibaca sampai seluruh dunia sampai hari ni. Cuma dia ada membuka ruang kepada pengkritik dan sebagainya. Ya, tadi ada orang dia share hadis tentang Nabi suruh perangi orang bukan Islam. Selagi dia tak sebut la ilaha illallah. Umirtu an uqatilan nas. Aku disuruh untuk memerangi manusia selagi tak sebut la ilaha illallah. Jadi bila orang terjemah, orang akan salahkan Islam. Sedangkan terjemahan itu tidak begitu. Qatil itu bukan bermaksud qatala bunuh, bermaksud mufa'alah. Maksud kalau diserang. Tapi maksudnya bagi saya kerajaan buat itu, saya tak tahu politik ataupun tidak. Tetapi depa kena bagi clear. Okey, bila datang hadis-hadis macam ni, macam mana nak berinteraksi? Saya fikir macam tu lah kot. Mungkin depa akan buat macam tu lah kot. Sebab kalau tidak, orang akan ambil, dia terjemah sendiri, dia baca, dia sendiri pergi jadi terjemah sendiri, dia faham sendiri. Quran, dia terjemah sendiri, dia faham sendiri. Maka masing-masing akan berusaha sendiri. Dengan alasan, aku jumpa adalah hadis. Sebab tu saya kurang setuju. Macam mana? Saya setuju terjemahan kitab hadis, saya setuju. Tapi saya kurang setuju terjemahan harfiah ni, satu huruf literal. Sebab akhirnya orang dia akan salah faham. Dia kena terjemah syarah dia sekali. Kalau tidak, orang akan ambil, dia akan ambil hak dia punya. Dia akan ambil apa hak dia nak. Ya? Maka masing-masing akan buat ikut faham masing-masing, tak ikut jalan yang saya kata tadi tu, habis. Sedangkan perjalanan ni panjang tuan-tuan. Imam Syafi'i dan anak murid dia di Mekah, Al-Humaidi Imam. Anak murid dia di Iraq, Imam Ahmad sendiri. Anak murid dia di Mesir, Qaul Jadid, Imam Muzani, Imam Buwaiti. Kemudian berlaku perpecahan antara anak murid ni. Ya? Sampailah Imam Syirazi, Imam Syirazi antaranya, Imam Juwaini, Imam Syirazi yang susun balik, ya. Kemudian yang memantapkan balik Imam Nawawi. Sebab tu Imam Nawawi buat syarah kepada Muhazab Imam Syirazi bab Majmu'. Lepas tu dia turun kepada era-era macam Syekh Zakaria Al-Ansari, Syekh Ramli, sebelum tu lagi Ibn Hajar Al-Haytami, bawah lagi Imam Al-Baijuri. Semua tu tuan-tuan, perjalanan ni yang dilalui oleh Syekh Al-Fahim ni. Sebab tu dia almarhum nampak benda ni, dia kata kena pupuk dan jaga sungguh benda ni. Bukan almarhum tak meraihkan mazhab lain yang lain. Nah, sebab tu kita kata hampa ni jumuk satu mazhab. Tidak. Ada juga dalam qaul mazhab Syafi'iyah yang ikut mazhab lain, tapi bukan kerja kita untuk pergi sebut. Itu ulama yang atas tadi tu. Dah ada siri tu dah. Ya. Ashabul Rajih, Ashabul Wujuh semua tu dah ada. Depa yang akan tengok yang mana. Tetapi masih lagi menisbahkan bahawa qaul Syafi'iyah. Tu saja. Ha? Bukan kita yang main kemudian dalam bab ni Imam Syafi'i salah ni. Kita siapa? Tu saja. Ha? Kita siapa? Bukan kita nak merendahkan kita, rendah sungguhlah nak meninggal ulama dulu. Syekh Abdul Fahim dia nampak yang ni. Saya nak clearkan nama Syekh nak beritahu. Syekh Abdul Fahim bukan orang yang dikatakan jumuk satu mazhab, tidak. Tetapi pandangan dia tentang nak pergi kepada kemerdekaan, tidak ada ruang untuk perpecahan. Kita kena bersatu akidah. Kita kena bersatu fiqh. Kena bersatu dulu. Bersatu bagi mantap, tak ada ruang. Kalau masa ni kita nak minta kemerdekaan, masa ni apa nak berbahas tentang wirid, masa ni apa nak bahas tentang basuh 3 kali, basuh sekali, bila nak merdeka? Tuan nampak tak? Kita nak kena clear nama Syekh ni. Pasal tu Syekh Abdul Fahim dia keras sungguh dalam bab ni tuan. Pasal tu ada Syekh daripada Perlis, almarhum rahimahullah juga lah, orang alim, Syekh Abu Bakar Syari kan. Tak apalah, dia pandangan beliau pun dah meninggal dunia dah, orang alim. Perbezaan, ada perbezaan. Tapi Syekh Abdul Fahim dia nampak kepada kita kena kukuhkan persatuan ini dulu. Sebab itulah dilihat, dikritik. Buya Hamka sendiri pernah menulis, pernah bahas bidang-bidang ahli kepala batas, ada satu buku. Tapi pada kesudahan hidupnya Buya Hamka banyak memuji Syekh Abdul Fahim. Di penghujung kita kena baca berdua karya. Kalau baca awal saja, kalau baca awal kita akan nampak ada perseteruan antara Buya Hamka. Tapi kita bacanya hujung-hujung, Buya Hamka banyak memuji Syekh. Ya, almarhum Syekh Abdul Fahim. Baik. 95 minit saya nak tutup dengan saya janji kemerdekaan itu.
Tuan-tuan, ini bukan kajian saya lah, ini saya baca sahaja. Kajian orang kampung ni juga. Dr. Azam Makno kan? Doktor kan? Penyelidik falak di USM ni. Orang patah kan? Kau ada malam ni silap saya ni. Disebut dalam kajian tahun 2004 diterbitkan oleh USM. Saya baca tentang relevansi tarikh itu dengan sudut pandang falak. Rupanya pada tarikh itu tuan-tuan, Syekh Abdul Fahim ni pakar, tuan-tuan tengok. Syekh Abdul Fahim dia buat takwim jadual solat yang relevan sampai kiamat. Ini bukan saya sebut, ini Profesor Dr. Yusuf Osman orang Berkeladi sebut. Takwim jadual solat Syekh Abdul Fahim buat itu, dia relevan, dia ikut formula Syekh Abdul Fahim. Takwim tu boleh pakai sampai kiamat. Allah sebut dalam Quran, wa kullun fi falakin yasbahun. Kalau kita baca surah Yasin kan, wa ayatul lahumul laila naslaqu minhu an-nahara fa idza hum muslimun wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazil hatta 'ana kal urjunil qadim la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wa la lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Allah sebut semua tu berada pada satah mereka dan dia takkan lawan qadar Allah. Sunnatullah. Jadi bila kata Syekh Abdul Fahim, kalau semua tu teliti ikut wa kullu fi falakin yasbahun, semua tu bertasbih kepada Allah, duduk pada depa punya tempat dia yang tak berubah, ikut surah Yasin tadi tu, maka ikut formula Syekh Abdul Fahim buat ni tak akan berubah dah. Jadual sembahyang, bukan jadual tu tak berubah. Maghrib 7.30 sampai kiamat dah. Ikut formula nak tambah berapa time bila, nak tolak time bila, ikut tarikh, ikut bulan semua, maka relevan formula tu sampai kiamat boleh pakai. Syekh Abdul Fahim buat yang tu. Ada dua cetakan di NW dan di Idrisiyah. Disimpan sampai sekarang. Kepakaran falak kan. Baik. Jadi yang dikaji oleh USM tentang relevansi tarikh 31 Ogos 1957 itu, iaitu pada malam 31 Ogos, macam mana ni? 30 Ogos malam, pada waktu maghrib, ni setengah bulan yang kajian baca tuan-tuan mungkin dah tahu. Yang tak baca saya share. Saya pun bukan saya kaji sendiri, tidak. Saya bukan ahli falak. Saya baca daripada unit falak USM. Dari saya terbitkan dekat tuan-tuan. Kena sebut sanad ni. Saya baca dari situ, USM Pusat Penyelidikan Ilmu Falak dan Sains Atmosfera USM. Saya kena sebut. Apa nama ni sanad. Depa kaji. Mereka ni ahli yang berautoriti lah, depa kaji. Sains, bukan depa minta kau. Depa kata, dalam depa punya kajian, pada 7.19 maghrib, 7.19 pukul 7.19 waktu maghrib. Tuan-tuan, kalender Islam masuk hari baru maghrib, tuan tahu kan? Sebab tu hari lah puasa, malam kita tak tarawih dah. Pasal raya dah. Raya dah. Maghrib masuk hari baru. Jadi maghrib 30 Ogos tu, macam sebab tu kita buat malam ni. 30 Ogos ni 31 Ogos dah ni. Kita sambut yang betul. Kita tak sambut pukul 12 lagi. Itu ikut orang barat. Kita ikut Islam, sambut maghrib. Betul dah ni tuan-tuan. Wah, puji depan-depan ni. Baik. 7.19 maghrib 30 Ogos tu, maknanya masuk merdeka dah. Kelihatan di langit ada 4 buruj. Buruj, tuan-tuan tahu buruj tu kan? Ada Scorpio, Libra, Virgo, apa semua tu kan? Buruj bahasa Melayu dia apa? Buruj bahasa Melayu tu. La ilaha illallah. Buruj bahasa Melayu kan? Ada 4 buruj di langit pada waktu 7.19 malam. 30 Ogos 1957. Buruj yang pertama nama dia Scorpio. Kalau jengking tu kan, tak apalah. Yang nampak terang. Yang kedua nama dia Libra. Libra ni dia bentuk macam dacing. Tuan tahu kan? Scorpio macam kalau jengking tu kan. Yang kedua Libra ni bentuk dia macam dacing tu. Tuan boleh Google tengok. Baik. Yang ketiga Virgo. Yang keempat Sail. Sail ni sail lah. Pesawat kapal layang. Yang sangat terang pada malam itu. Baik. Dan kata pengkaji unit penyelidikan USM ni, masa tu kuasa Allah pada malam tersebut, planet Mushtari besar tu, planet Mushtari besar. Kita bumi, Marikh, Mushtari besar kan. Dapat dilihat oleh saya tak pasti dia tak sebut teleskop ataupun mata kita, tapi sangat besar, kelihatan nampak seketui. Tak adalah sebesar bulan, tapi jelas satu bulan tu nampak. Mushtari, kadar penglihatan untuk Mushtari pada saat malam itu 100% vision dia boleh nampak. Dan planet Zuhrah, planet Zuhrah ni sebelah kiri kita. Utarik, Zuhrah, bumi kan. Betul kan? Saya pun hafal tu, Atromen, Ziarah, bumi. Utarik, Zuhrah, bumi. Marikh, Mushtari kan. Zuhrah duduk sebelah kiri kita ni, kiri kanan. Sebelah satu lagi
kadar penglihatan dia 79%. Kita boleh nampak. Jadi pada malam itu kita boleh nampak 4 burus yang clear. Planet Mushtari nampak jelas. Planet Zuhrah nampak jelas. Satu belah kanan kita, satu belah kiri kita. Kemudian apa nama ni, planet Zuhrah ni juga kan dalam kalender Islam ni kita sebut sebagai bintang kejora. Di zaman penulisan Melayu klasik dia kata bintang kejora tu planet Zuhrah. Baik. Dan yang menarik dia dalam kajian Pusat Penyelidikan Falak USN ni kata antara 4 itu, satu sekitar Scorpio kalajengking, satu apa nama ni Libra dacing, satu Virgo, satu Sil kepala yang. 2 buah burus daripada 4 ni sangat terang, bahkan dalam burus apa nama ni Libra ni dacing. Dalam burus Libra tu bulan pada malam pukul 7.19 30 Ogos tu sangat terang duduk di belakang dacing tu. Apa maksudnya tuan-tuan? Muafakat nasional lah. Saya melawak jangan ambil berat. Saya melawak. Bulan pada malam tu duduk betul-betul belakang dacing tu. Ni kalau orang ambil sekerat ni saja tuan-tuan, saya kena kalau orang ambil sekerat ni. Bulan duduk belakang dacing tu. Orang dacing janganlah sonor sangat. Dacing tak ada lagi zaman tu kan. Bahasa nasional bukan zaman tu. Bahasa nasional tu bila tuan 73 kan. Tuan Razak kan. Baik, tapi tak apalah nak sonor pun tak apalah. Ini apa kurniaan Allah. Lukisan alam kan. Ma khalaqta hadza batila. Allah tak buat semua ni sia-sia. Baik. Terang, tapi kata dalam Pusat Penyelidikan Ilmu Falak, Sains dan Atmosfera USM, saya kena sebut itu semua. Pasal apa? Kalau orang ambil sekarang orang kata ustaz ni main merapu dah. Tu ya. Dia saya kena sebut. Yang buat kajian ni orang yang berautoriti dalam bidang falak, universiti punya. Bukan main kita sebut kampung-kampung, tidak. Universiti. Bukan main pada saya. Bukan saya baca buku, bukan baca blog. Ini jurnal, artikel jurnal universiti. Baik. Kemudian yang kata Mushtari dengan Zuhrah tadi tu, dia sangat kelihatan terang pada burus Sil, kapal layang. Adakah kebetulan lepas pada tu pilihan raya berlaku kapal layang benar? Ataupun ada pun buat lambang kapal layang. Lepas tu kapal layang bertukar pula jadi dacing. Wallahu ta'ala alam kan. Ini saya tambahlah. Tapi yang saya kata tadi tu betul yang Libra, Scorpio, apa nama ni, Sil dengan Virgo tu betul. Bukan saya kata, USM kata. Cuma nakal dia tu adakah berkaitan ataupun mungkin kapal layang tu sebabkan itulah pemimpin dulu dia pergi jumpa ke, dia buat tak tahu, Allah Taala lah, saya tak tahu, saya tak ada zaman tu. Apa nama ni, kalau bulan Islam dia 31 Ogos 1957 tu bulan Safar, 4 Safar 1377. Baik. Lepas tu tuan-tuan, untuk nak test sama ada benda ni kebetulan ataupun memang betul-betul suratan, depa cek balik, depa punya adalah alat-alat depa, saya tak tahu. Pada malam-malam yang lain tidak berlaku dah senario yang sama, tak berlaku dah. Tak berlaku terus. Kalau berlaku burus yang lain yang nampak, Taurus dan sebagainya mungkin. Tapi yang 4 tadi ni tak nampak. Dan tak adalah seterang Mushtari sampai 100% tak nampak. Subhanallah tuan-tuan, ajaibnya. Depa tengok pula kalender, set pula pada tarikh 31 Ogos 1962. Seperti mana Syekh Abdul Fahim sebut tu. Set pula tuan-tuan, sebiji lagu mana dapatan mereka pada 31 Ogos 1957. Sebiji. Jadi saya kata ini kuasa Allah. Sebagai anak muda, saya yakin dengan kuasa Allah dan saya juga tak boleh mengabaikan aspek akademik dan data. Jadi bagi saya, Syekh Abdul Fahim seorang ulama yang ada firasat dan juga ulama yang memang buat kajian dan pengiraan. Bukan saja-saja main sebut. Sebab tu dia kata kalau tak dapat tarikh itu, kena tunggu tarikh yang sama pada 1962 lagi 5 tahun. Sebab bila saya buat kajian, tarikh yang sama lagi 5 tahun. Tu yang saya kata, saya baca surah tadi tu. Semua tu mereka berjalan pada kadar mereka dan semua itu tak langgar. Tak langgar qadar Allah. Matahari dengan cara dia, bulan dengan cara dia, malam dengan siang, tak langgar. Jadi kalau semua ikut wa kullun fi falaki, semua duduk atas falak dia itu, ya semua bertasbih pada Allah, ikut je, maka pusing itu akan berlangsung. Kata Syekh Abdul Fahim, kalau tak dapat 57 tu 62. Dan bila Syekh Abdul Fahim tak bagi pemuda UMNO untuk mengamuk pada masa itu hikmah yang besar. Sebab kalau mengamuk, mungkin dia akan jadi seperti mana sebahagian orang Islam hari ini. Itu juga firasat almarhum Syahid Syekh Said Ramadan Al-Buti. Ini ada di Syria kan, mungkin orang tak setuju dengan saya. Tapi bila Syekh Syahid Syekh almarhum
Dr. Syed Ramadan Al-Buti sebut jangan mengamuk lagi, jangan. Pasal bukan Asyahid sokong apa nama ni, apa? Syria orang. Asad tu. Tapi dia nampak kemusnahan yang lebih besar yang akan berlaku. Betul juga di Mesir, kan? Orang tak faham kritik ulama Mesir, kritik ulama Azhar, kritik almarhum Syekh Syed Ramadan Al-Buti. Anak muda, kita memang terburu-buru kan. Saya pun dulu terburu-buru kira nak mengamuk kita ni dulu kan. Dulu kan. Ada cerita tak mau cerita pasal pengetua saya di belakang. Tekuk silap. Ada cerita saya pergi sekolah pakai baju pas belakang ni. Cerita tak baik. Cerita bila cikgu tu bagi tuju t-shirt duduk dalam. Saya kata dua masa tu. Allah tuan-tuan masa tu jauh bala lah kan. Dengan politik kita dua. Kita nak ubah dunia. Pakai baju sekolah. Lalam baju t-shirt pas ni masa tu. Cikgu tu tahan saya, dia cekak saya teruk kan. Marah saya teruk kan. Saya dendam, bukanlah dendam, saya marah kat dia kata, cikgu ni mesti UMNO saya kata dia. Kerajaan masa tu kita jahat, tak suka, tak kira lah UMNO ni dulu lah kan. Lepas tu saya jumpa dia kat ceramah PAS. Rupanya cikgu tu dia kuat PAS. Cuma dalam sekolah ni dia tak mau politik. Cikgu tu kan saya sebut, cikgu saya tahu. Maksudnya dia profesional lah, dalam sekolah ni dia tak mau. Jadi dia marah saya kata dia UMNO karat, rupanya dia PAS kuat. Cuma dia tak mau tunjuk. Bagi dia dekat sekolah ni dia punya awam. Jadi dia tak mau perbezaan itu. Nak bagi anak-anak murid dia bersatu. Sebab tu baju kita putih. Semua kita anak-anak muda kita ni bersatu. Corak kita putih, anak-anak muda kita kan. Jadi itu yang almarhum Syekh Abdul Fahim ingat, vision dia, pemikirannya. Sebab tu dia buat baju putih, sebab putih untuk DNW. Dan mudah-mudahan SABK DNW ni mewarisi keilmuan tersebut. DNW satu ni antara yang ada nama juga di Pulau Pinang tuan. Antara yang ada nama juga. Cuma saya sangat mengimpikan semua ini saya nak tutup dah tuan-tuan. Semua SABK dekat Malaysia ni dia kembalikan balik syiar para pengasas dia dulu. Kena ada satu Syekh Husin Pondok Kosna. Adakah anak-anak murid MKI ni tahu siapa ketua guru mereka? Adakah anak-anak murid DNW belakang ni apa kenal dah Syekh Abdul Fahim? A to Z. Kena buat satu balik, modul tu balik. Semua budak-budak SABK, cikgu-cikgu SABK ni lontaran saya kepada SABK dan cikgu-cikgu SABK kat sini. Kita kena tarik balik ke sekolah kita, anak-anak murid kita ada identiti kita. Identiti kami Syekh Abdul Fahim. Apa kena anak murid apa kena kenal betul Syekh Abdul Fahim. A to Z. Identiti kena kenal. Ini kita seperti mana tuan-tuan guru kita dulu buat, daripada umumi dengan nizami kita buat. Pengajian nizami kelas ada, umumi, jujur minggu, pagi-pagi Jumaat, pagi Sabtu. Ada seorang tok guru ataupun cikgu ustaz-ustaz kat sini kena buka satu kitab. Orang kampung boleh main. Lepas tu Syekh Abdul Fahim buat daerah Ma'arifil Wataniyah. Daerah ni bukan kata kelebihan itu hanya ada pada sekolah itu. Tak. Masyarakat setempat dapat menumpang. Sebab tu tuan-tuan guru dulu bila mereka main ke tempat itu buka pondok, tempat tu jadi subur. Itu yang Tuan Mahathir buat. Dia nak bangunkan sebuah kawasan, dia buka di universiti. Dulu Sintok tak ada apa kan, dia buka UUM. Sintok sana membangun dan naik macam-macam sampai ke Arau kelebihan kesan pembangunan dia itu. Buka satu-satu pusat pendidikan tuan-tuan. Kalau dulu pondok lah, hanya satu batang tubuh tok guru boleh menyebabkan satu kawasan tu membangun. Hari ni kita tak dapat lah, tak ada seorang tok guru boleh buat. Tapi kena perlukan satu lembaga profesor pula, kena buat universiti baru boleh jadi. Tapi tak apalah, ala kuliah kita buat. Di peringkat kita tuan-tuan, kita kena kenal ulama, kita kena buat. Wallahu ta'ala alam. Saya minta maaf tuan-tuan terlebih kurang. Saya faham penyampaian saya tidak begitu tersusun dalam nak menyampaikan tentang sumbangan pemikiran para ulama. Ulama yang kita sayangi dan jasad almarhum juga ada dekat dengan kita sekarang ni. Jadi saya rasa susah hati, saya rasa takut saya silap. Nak cakap depan guru-guru saya ramai. Jadi saya takut saya tersilap. Jadi saya mungkin banyak lompat sini sana depan belakang kiri kanan. Jadi saya minta maaf. Tapi saya sangat berharap agar tuan-tuan dapatlah sedikit sebanyak yang saya nak sampaikan ini. Saya secara peribadi saya sangat berpandangan dalam usaha kita nak mengekalkan rahmat kemerdekaan ini, kita tak dapat lari daripada tarbiyah. Jangan berhenti proses tarbiyah. Anak-anak kita, anak cucu kita, jemaah kita, jangan berhenti. Jangan tinggal keilmuan. Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard. Kata Nabi, Allah dan para malaikat dan para penghuni langit dan bumi, hatta namlata fi juhriha,
bahkan semut di dalam lubang dia, wa hatta al-huta, bahkan ikan paus dalam dasar laut. La yusalluna ala muallimin nasil khair. Semuanya mereka itu sentiasa mendoakan kepada orang yang sentiasa mengajak orang kepada kebaikan. Kita jadilah umat yang membaca, umat yang sentiasa mengaji, tuan-tuan. Jangan tinggal pengajian. 400 tahun lebih kita dijajah. Anak Melayu kita tak pernah buta Jawi. Baru 60 tahun kita merdeka, kita telah ada generasi yang tak kerti Jawi. Takkan kita nak kata penjajah bagus? Bagaimana kita mengisi kemerdekaan ini? 400 tahun tuan-tuan duduk bawah orang bukan Islam, tetapi terpelihara akidah, bahkan tulisan orang kita. Tapi bukan saya kata kerajaan salah, tapi saya beritahu apa yang kita isi sebenarnya. Ya? Di Indonesia tuan-tuan, kalau negara tak buat sambutan kemerdekaan, negeri buat. Kalau negeri tak buat, daerah buat. Kalau daerah tak buat, masjid buat. Pasal kemerdekaan itu seronok. Dia bukan benda yang cuti duduk rumah tidur tengok peperiksaan bagi-bagi tentera lalu dah. Dia seronok pasal dia rahmat daripada Allah. Ya, itu yang kita kena pelihara, iktibarkan dan pedomankan. Mudah-mudahan kita semua istiqamah dengan perjuangan kita ini. Wallahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa marzuqna fahman nabiyyin wa ifdal mursalin ilman malakatil muqarrabin wa ahdina fi hidayatil arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya minta maaf kepada tuan-tuan semua, tuan-tuan, ibu ayah, semua adik-adik semua, saya minta maaf. Kalau silap-silap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.